Jadi ananda yang dikasih, sementara kita berjalan sambil kita bermuzakarah, daripada membuang-buang masa bercakap tak tentu kan. Jadi kita sambung yang semalam tu mengenai Dajjal. Mengenai apa? Dajjal. Jadi kita lagu mana kita nak mengenal Dajjal? Seumpama kita mengenal polis. Lagu mana kita nak mengenal polis? Sebaik-baik dia pakai uniform. Kalau dia tak pakai uniform, kita tak tahu dia tu doktor kah, tentera kah, polis kah. Jadi tengok tugas dia. Jikalau yang mengawal lalu lintas di tengah jalan, jikalau yang menangkap pencuri, biarpun dia tak pakai uniform, menangkap pencuri itu orang panggil apa? Polis. Kemudian yang apa nama, sembur air masa kebakaran, kalau Indo panggil semprot air masa kebakaran, itu tugasnya bomba. Jadi kita nak kenal bomba kah, polis kah, doktor kah, kita kenal tugas dia. Doktor operation orang. Begitu juga iblis, begitu juga malaikat, begitulah Dajjal. Jadi apabila begitu juga Allah, kita nak mengenal Allah, tak mampu kita nak mengenal Allah. Jadi kita kenal sifat-sifat dia, tugas-tugas dia. Mana sifat Allah? Melihat, mendengar. Jadi secara tak langsung itulah Allah. Ceritanya lagu tu. Jadi berbalik kepada iblis, Dajjal tadi. Apa itu Dajjal? Dajjal ini pada mulanya dikiaskan di dalam hadis. Quran tak banyak membicarakan benda ini, cuma dijelas dalam hadis-hadis, iaitu bernama Samiri. Samiri ini dia kerja dia masa kecil, kalau tak salah 30 tahun, tidur, bangun, makan, berak. Tidur, bangun, makan, berak. Tidur, bangun, makan, berak. Kerja itu je. Selama 30 tahun dibela oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah bagi makan, jaga. Jadi selama, kalau tak salah 30 tahun, Jibril kan menerima wahyu daripada Allah. Jibril ni tugas dia menerima wahyu daripada Allah. Jadi selama 30 tahun wahyu disampaikan oleh Allah itu diintip, diintai, di mata-mata, di skodeng oleh Samiri ni, oleh Dajjal ini. Secara diam-diam. Jadi Dajjal ini artinya pengintip. Melayu kata pengintip, mata-mata. Dajjal ini makna Melayu mata-mata. Kalau di Melayukan lagi pengintip. Kalau di Minangkabau kan skodeng, kata orang Negeri Sembilan. Jadi makna Dajjal ini tugas dia mengintip, mengintai. Begitu. Jadi Dajjal ni pengintai. Kalau sembur air di bangunan masa terbakar itu bomba. Kalau pakai pakaian putih di hospital tu panggil doktor. Jadi kalau mengawal lalu lintas, tangkap pencuri ni dipanggil polis. Jadi kalau pengintai, pengintip, itu dipanggil Dajjal. Penghasut, itu dipanggil Dajjal. Begitu. Matanya sebelah.
Dia tak ada mata hati. Dia pakai mata akal je. Itu dia katakan Dajjal. Jadi ananda yang dikasihi, kenallah pada hari ini Dajjal tu apa? Mengintip, mengintai, memata-mata, menghasut, skodeng. Dia intai ilmu Jibril tu. Dia ambil ilmu Jibril itu untuk dibuat patung sapi berhala ni. Patung berhala. Ilmu 30 tahun tu. Dia punya intip, dia punya intai, dia punya mata-mata, dia punya skodeng. Inilah Dajjal. Kemudian Dajjal ini hendak dibunuh oleh Nabi Musa. Tak termampu Nabi Musa. Begitu juga hadis sahih semasa Saidina Umar Al-Khattab, tentera perang, gagah berani. Dia nampak seorang datang. Dia kata, ini Dajjal ya baginda Rasulullah, aku nak pergi bunuh. Jadi Rasulullah kata, ya Umar, kamu tak berkuasa, tak mampu untuk melawan Dajjal. Kerana dia tu punya hebat lebih daripada kamu. Melainkan Nabi Isa Al-Masih saja yang dapat membunuh. Lalu Umar tak jadi bunuh. Jadi tak boleh Musa untuk membunuh Dajjal. Sehingga kan dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka Allah, orang kata, tutup, sembunyikan, hold, tangguh, sehingga kan hari nak dekat-dekat kiamat baru dia keluar balik. Faham tak? Jadi Dajjal kan ditangguhkan, dia tak mati sebab dia tak kena bunuh, tak boleh bunuh. Al-Khattab, Umar Al-Khattab tak boleh, Musa pun tak boleh bunuh, melainkan Isa Al-Masih. Jadi inilah cerita fiqahnya sebegitu lebih kurang. Apabila kita mengaji ilmu hakikat makrifat anda yang dikasihi, nak letak di mana cerita ini? Ini yang penting. Cerita, semua orang boleh cerita. Baca buku, baca kitab, bolehlah cerita sebagaimana ayah anda cerita ni. Tapi persoalan nak letak di mana tu? Apa nak letak? Seumpama cerita kenapa Dajjal ni tidak dibunuh. Kenapa? Mesti ada tempat letak tu. Cerita ini menyembunyikan sesuatu. Kalau orang tak nampak, dia sekadar tak bunuh lah, tak boleh bunuh. Nak kena turun pula akhir zaman. Bukan sebegitu ananda. Apa arti tak bunuh? Arti tak bunuh ni arti tak mati. Tak mati artinya dia hidup. Hidup di mana? Hidup di dalam sifat-sifat tadilah. Siapa-siapa yang mengintip, siapa yang ni kiri, siapa yang mengintai, siapa yang mata-mata, siapa yang menghasut, itulah Dajjal. Ini dia punya moral of the story-nya, dia punya intipatinya. Sebab apa tak bunuh? Itu kuncinya. Tak boleh bunuh. Sebab apa Allah simpan? Kerana nak menggambarkan, nak menceritakan benda tu hidup kalau tak mati. Hidup itu bermakna adalah di kalangan kita ini. Kenapa? Ni kunci kedua. Kenapa Nabi Musa tak boleh bunuh? Di sebalik cerita Nabi Musa dengan Bukit Tursina yang ayah cerita dulu, artinya cerita Nabi Musa ni penyerahan jasad kepada Allah. Tu dia pensan. Pensan artinya bukannya koma, artinya penyerahan jasad kepada Allah. Di sebalik cerita Bukit Tursina tu, lebur, fana, karam dalam wajah Allah. Jadi kalau setakat kita menyerah jasad kepada Allah, tak boleh nak menunyuh, nak membunuh Dajjal, nak membunuh sifat hasad, dengki, menghasut orang, skodeng ni tak boleh bunuh.
Itu dia kata Musa tak boleh bunuh. Sebab apa? Musa ni dikiaskan penyerahan jasad. Yang boleh bunuh itu Nabi Isa Al-Masih. Sebab apa Nabi Isa Al-Masih boleh bunuh? Isa Al-Masih ini menceritakan salib, menceritakan penyerahan nyawa kepada Allah. Jadi yang boleh bunuh Dajjal ini setelah penyerahan diri kepada Allah beserta penyerahan nyawa kepada Allah, maka barulah boleh membunuh Dajjal. Itu dia kata yang boleh bunuh Dajjal ini Nabi Isa. Kita duk nanti tubuh badan. Bukan sebegitu. Musa penyerahan jasad, pingsan, koma. Adapun Isa Al-Masih digantung, artinya penyerahan nyawa kepada Allah. Jadi barang siapa yang suci, bersih, zahir dan batin, barulah boleh bunuh Dajjal. Ini duduknya perkara, letaknya di sini. Tapi orang tak dapat suluh benda ini. Kena suluh Dajjal, benda yang orang besar, menghasut orang. Dia menghasut orang, dia punya pasal lah. Allah dah tugas dah dia macam itu. Kita nak lawan, nak ajak orang main lawan. Usahkan kita. Umar pun tak boleh, Musa pun tak boleh. Hanya Isa saja. Jadi biarlah Isa bunuh. Buat apa kita susah-susah payah nak melawan Dajjal? Kalau mengikut pada cerita. Tetapi bagi orang mengaji ilmu hakiki, dia tak duduk pada cerita. Di sebalik huruf itu, di sebalik cerita itu apa? Macam kenapa tak bunuh? Nak menggambarkan benda tu ada dalam diri kita masing-masing. Kenapa Musa tak boleh bunuh? Kerana kalau setakat penyerahan jasad kepada Allah, belum dapat tentu boleh membunuh. Kiasan Nabi Musa. Dia bagi kiasan Nabi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ni apa? Kiasan penyerahan nyawa, sampai ke tahap nyawa serah kepada Allah. Barulah boleh bunuh apa nama? Dajjal. Begitu duduknya cerita. Cerita je semua orang boleh cerita. Nak bawa cerita tu ke mana? Ini yang kita nak belajar. Ni cerita Dajjal. Dia punya pasal lah. Dia punya pasal lah. Allah buat, Allah tahulah. Itu kerja Nabi Isa dalam fiqah kata. Yang kita dah susah payah menyeru orang mari kita nak melawan Dajjal. Omar pun tak boleh lawan. Jadi bukan begitu nak lawan Dajjal ini. Lawan Dajjal ini melihat di sebalik ceritanya. Ya, ingat itu. Itu saja. Sekali lagi kita ulah balik. Nak dengar tak? Kalau kita nak kenal doktor, tengok yang pakai baju putih di hospital. Nak tengok pak polisi, tengok yang tangkap orang, yang jaga lalu lintas. Nak tengok bomba, yang pemadam kebakaran. Nak tengok iblis, nak tengok malaikat, nak tengok Dajjal, nak tengok Allah sekalipun, tengok sifat dia, tugas dia. Jangan kita tunggu body dia turun. Tak kena adanya. Jadi kita ambil benda itu, letak atas diri kita. Benda itu letak di atas diri kita ini. Sebab apa tak bunuh? Menandakan benda itu hidup. Ada. Di mana adanya? Dia letak pada diri kita. Orang yang mengintip, orang mengintai, orang menghasut, orang mengadu domba, orang nak hasut sana, hasut sini, itulah Dajjal. Dia mata sebiji, artinya dia tak guna mata hati. Dia pakai mata akal je. Mata akal ni, engkau miskin kau punya pasal dah janji aku kaya. Engkau susah kau punya pasal dah janji aku senang. Engkau rugi kau punya pasal janji aku untung. Ini orang yang mata sebelah. Mata akal. Ya. Nabi Musa mengiaskan kita penyerahan diri jasad. Nabi Isa menceritakan penyerahan nyawa. Itu makanya masa Isra' Mi'raj nak sampai ke tahap Sidratul Muntaha tu,
nak jumpa Allah ni kena bersih zahir dan batin dulu. Itu makanya Rasulullah semasa Isra' Mi'raj dia singgah di Nabi Musa, dia singgah di Nabi Isa, barulah boleh naik ke atas. Ini kita singgah di makam lah, singgah di tempat Musa solat lah, kubur Musa lah. Bukan di situ. Kita duk ingat dia singgah lah di tanah bumi ni, di Israel lah, di Palestin lah, dia bukan di sini. Kiasannya Musa kenapa dia pengsan? Artinya pengsan ni tak mati, hidup, cuma lupa akan dirinya, keberadaan dirinya yang zahir ni. Isa pula sampai disalib, penyerahan nyawa kepada Allah. Jadi apabila Rasulullah nak jumpa Allah, serah kembalikan zahir dan batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah boleh jumpa Allah yang Maha Suci. Ini ada kait mengait itu. Jadi barang siapa nak bunuh Dajjal, nak bunuh syaitan, nak bunuh iblis, tak payah pakai pistol, tak payah pakai sembelih lehermu. Serah zahir dan batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terbunuhlah. Itu saja anda faham ke tu? Faham. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.